selaku pegawai meja unit HAM JPNS. Cikgu Mak Saleh bin Ismail, ini macam adik-beradik ni YDP bagi Majlis Guru Bidang Kaunseling Negeri Sembilan. Beliau tak dapat bersama kita, mungkin sebentar lagi beliau bersama kita sebab Cikgu Mak Saleh sekarang ni sebagai moderator dalam program di sekolahnya di SMK Mantin bersama dengan penceramah jemputan dia YDP MBK Pulau Pinang. Jadi guru-guru bidang kaunseling sekolah menengah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, sahabat-sahabat rakan pengarah Kolej Komuniti Wilayah Melaka Negeri Sembilan yang hadir bersama kita hari ini ada 11 orang insya-Allah. Saya kira nanti untuk kesebelasan ni boleh bersama kita untuk dalam menjawab beberapa pertanyaan daripada guru yang kaunseling, pegawai pengambilan KK Wilayah Melaka Negeri Sembilan serta barisan urus-setia dan juga jawatankuasa bagi JJ21. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, terutamanya kepada guru-guru bimbingan kaunseling sekolah menengah yang saya muliakan, sebenarnya sokongan yang diberikan oleh jabatan, terutama kepada oleh pengarah JPNS daripada Tuan Haji Mak Piah sendiri dan sebelum ni pun Datuk Fakhrudin dan seluruh lagi lah, nampak kekuatan hubungan di antara JPNS dan juga kolej-kolej komuniti di wilayah Melaka Negeri Sembilan ini sebenarnya diberikan kita panggil laluan untuk merapatkan kita panggil kerjasama bagi membolehkan kita membantu bagi memberi laluan kepada pelajar-pelajar lepasan SPM untuk mereka mempunyai laluan bagi pengajar lanjutan dan seterusnya mungkin insya-Allah berkejaya lah. Jadi KPD juga jenam KPD Negeri Sembilan, saya ucapkan terima kasih kerana banyak beri laluan kepada kita. Sebelum ini kita buat program jejak juara secara face to face. Kemudiannya dalam meletakkan tanggungjawab kita sentiasa memberi kita mendapat bersama daripada KPD dan juga PPD yang mana mereka ini ada mewujudkan tim bersama kita lah. Dan untuk makluman semua guru bidang kaunseling, sebenarnya dalam keadaan pandemik COVID-19 ini kita ada cabaran meletakkan tanggungjawab untuk memberikan sedikit maklumat secara face to face dan kita lihat ada keperluan untuk kita bersama pada hari ini secara virtual ini sebab kita ada beberapa maklumat barulah untuk kolej komuniti terutamanya khusus untuk para guru bidang kaunseling untuk war-warkan kepada para pelajar di luar sana sama ada yang SPM 2020 ataupun sebelumnya lah. Memungkinkan mereka ini akan jadi pelajar kolej komuniti sekiranya mereka tidak ada laluan ke mana-mana, kelayakan yang ada itu bolehlah bersama dengan kita insya-Allah. Dan MyJJ 21 ini diwujudkan khusus untuk program cara maya ini dan kita lihat konsep yang kita guna pakai ini sesuai lah, iaitu anda tanya kami jawab. Jadi saya berharaplah guru-guru bimbingan dan kaunseling sekolah menengah bolehlah nanti selepas sahaja pembentangan ringkas oleh dua orang pembentang oleh pegawai pengambilan di Sembilan dengan Melaka. Lepas ini kita akan ada sesi Q&A lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya melalui sesi itu dan kita akan menjawab untuk membolehkan pencerahan diberikan kepada soalan ditanyalah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang hadir dan saya haraplah dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ini dapat meletakkan kita punya hubungan kerjasama yang berterusan walaupun ada kalanya kita akan berpindah ataupun ada yang naik pangkat. Jadi hubungan itu tak putus melalui mereka yang ada melalui ganti ataupun gantian yang akan datanglah. Dan saya juga ingin maklumkan nanti sebentar lagi pegawai pengambilan akan sharing contact person bagi kesebelasan kolej komuniti di Sembilan Melaka untuk tuan-tuan jadikan rujukan untuk kontak secara direct kepada pegawai pengambilan. Apa-apa pertanyaan yang mungkin tak dapat ditanya dalam sesi ini boleh tanya selepas itulah. Jadi saya berharap antara kita kenal mengenal dan antara kita boleh membina satu kerjasama untuk kita membantu moga tidak ada keciciran lepasan SPM untuk mereka mendapat peluang melanjutkan pengajian. Okey, insya-Allah itu saja daripada saya. Okay, saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, serah pada Puan Samia semula. Puan Samia, silakan. Okey, terima kasih kepada yang berusaha Tuan Sri Ramli bin Yahya di atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya dijemput Wakil Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan ucapan alu-aluan. Yang berbahagia Encik Muhammad Azirul bin Ismail, Unit Hal Ehwal Murid,
Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Bosan Majlis. Ya. Yang Berhormat Tuan Ramli bin Yahya, Pengarah Kolej Komuniti Tampin, Barisan Pengarah Kolej Komuniti Wilayah Negeri Sembilan dan Melaka, Barisan Pegawai UNIHAM JPNS, Barisan Timbalan dan Penolong PPD HAM dari semua daerah, sahabat saya yang di-Pertua Majlis Guru Kaunseling Negeri Sembilan, Cikgu Mat Saleh Ismail, Barisan Pegawai-Pegawai Kolej Komuniti, serta yang dikasihi sekalian, guru-guru bimbingan dan kaunseling Negeri Sembilan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini kerana dapat berkumpul lah, walaupun secara dalam talian, untuk program promosi Kolej Komuniti 2021, anjuran Kolej Komuniti Tampin untuk pada pagi inilah khas untuk GBKSM Negeri Sembilan. Semoga ia dapat membantu kita semua untuk mendapat informasi terkini berkenaan Kolej Komuniti, terutama dalam situasi baharu yang dihadapi oleh kita semualah. Okey, terlebih dahulu tahniah dan terima kasih kepada semua barisan guru bimbingan dan kaunseling Negeri Sembilan atas pelaksanaan pelbagai program sepanjang PKP yang berlangsung ini dalam memastikan kesihatan emosi, kebajikan serta motivasi anak-anak murid kita untuk belajar dari PDPR dalam keadaan terbaik. Usaha dan kerja buat tuan-puan semua, saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan mengucapkan terima kasih kerana tuan-puan semua amat signifikan dalam memastikan anak-anak murid kita berada dalam kesejahteraan yang terbaik. InsyaAllah. InsyaAllah pada pagi ini pula kita akan memfokuskan pada bidang kerjaya berkenaan peluang bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat seterusnya di Kolej Komuniti bagi anak-anak lepasan SPM tahun 2020, khusus untuk 9 ini yang mereka menantikan apa bidang yang sesuai dengan minat mereka. InsyaAllah melalui program ini dan bimbingan kerjaya daripada rakan-rakan guru bimbingan kaunseling semua, maka anak-anak ini semua akan dapat memilihlah jurusan yang sesuai dengan mereka di Kolej Komuniti ini, sekaligus sebagai jaminan masa depan mereka untuk mendepani IRR 4.0 ini, insyaAllah. Akhir kata, sekali lagi saya mewakili Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kolej Komuniti Tampin dan kolej-kolej komuniti bagi wilayah Negeri Sembilan usaha untuk penganjuran program yang amat bermanfaat ini. Semoga usaha sama kita ini akan berterusan di masa hadapan, insyaAllah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, terima kasih di atas ucapan Encik Muhammad Azirul bin Ismail. Hadirin sekalian, seterusnya marilah sama-sama kita menyaksikan tayangan video Kolej Komuniti Wilayah Negeri Sembilan dan Melaka. Untuk pengetahuan semua, video ini telah disediakan oleh Kolej Komuniti Jasin dengan kerjasama semua Kolej Komuniti Negeri Sembilan dan Melaka. Dipersilakan.
apa ni ada technical sikit sini. Minta maaf. Kebetulan hari ni saya punya PPTM sekarang ni dia apa tu dia divaksin. Kebetulan pagi ni jadi pembantu juruteknik apa tu komputer ada sebentar. Minta maaf je Minta maaf di atas masalah teknikal yang dialami. Kita teruskan majlis kepada pembentangan ringkas Kolej Komuniti Negeri Sembilan dan Kolej Komuniti Negeri Sembilan. Okey, dipersilakan Encik Azizul bin Duralim untuk sesi pembentangan program Kolej Komuniti Negeri Sembilan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pengerusi Majlis. Yang saya hormati Cik Muhammad Azira bin Ismail daripada Unit Hal Ehwal Murid, Cikgu Muhammad Saleh Ismail, Pengerusi Guru-Guru Kaunseling Negeri Sembilan. Seterusnya kepada pengarah-pengarah Kolej Komuniti Negeri Sembilan dan Melaka. Serta yang saya hormati tetamu kita semua pada pagi ini iaitu guru-guru kaunseling daripada sekolah-sekolah daripada Negeri Sembilan. Okey, dan rakan sejawat pegawai pemilihan Kolej Komuniti Negeri Sembilan dan Melaka. Okey, pertamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu-cikgu semua kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program MyJJ 2021. Anda tanya kami jawab, dan sebelum itu sebelum kita pergi soal jawab ni, kita kata kita berkenalan ataupun kita dapatkan sedikit info berkaitan dengan kolej komuniti secara umumnya lah dalam pada masa yang sama ni saya sedang menanti rakan saya untuk paparkan slide. Okey, baik. Teruskan dengan nama-nama bulan dan bulan. Okey, baik. Sebagaimana yang tuan-tuan sedia maklum lah Kolej Komuniti ni, sementara kita tunggu slide tu saya teruskan saja dahulu. Seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, Kolej Komuniti adalah 100% agensi kerajaan lah. Satu perkara yang masih lagi lah sehingga kini yang masih ada yang beranggapan lagi Kolej Komuniti ni adalah swasta dan ia adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi institusi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Masih belum ada lagi Okey.
Dan laluan untuk masuk ke kolej komuniti ini adalah daripada pelajar lepasan SPM. Laluan kemasukannya adalah pelajar yang telah menduduki SPM, yang telah mengambil SPM, okey, sama ada pelajar tersebut pelajar yang mendapat kelulusan lulus ataupun yang gagal SPM, kedua-dua kelompok ini boleh masuk ke kolej komuniti. Okay. Yes. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kolej komuniti berada di seluruh Malaysia, dan sehingga kini, okay, daripada tahun 2002 dan sampailah ke tahun 2021 ni, okay, kita kolej komuniti sudah mempunyai 104 buah kolej komuniti di seluruh Malaysia lah, kan? Dan untuk di Negeri Sembilan, okay, kita ada 6 buah kolej komuniti dan di Negeri Sembilan kita ada 5 buah kolej komuniti, manakala di Melaka kita ada 6 buah kolej komuniti. Okey, baik. Dan seterusnya saya akan terangkan berkaitan dengan pengiktirafan. Okey. Bagi pengiktirafan di kolej komuniti, ni di antara soalan yang biasa ditanya. Okey. Pengiktirafan kami dibuat oleh MQA. Dan satu lagi soalan yang biasa ditanya adalah adakah kami ni ada menawarkan SKM SKM tahap 1, tahap 2. Okey. Yang itu kami tidak menawarkan program-program di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, itu di bawah JPK. Itu pengiktirafan di bawah JPK. Okey, yang ini memang ianya ditawar ataupun diberi pengiktirafan di bawah MQA. Kolej komuniti pengikhtirafannya di bawah MQA. Okey, berkaitan dengan yuran pengajian, okey, yuran pengajian kolej komuniti adalah sebanyak RM200 per semester. RM200 sahaja per semester. Ini yuran pengajian lah. Okey. Untuk yuran pengajian. Dan selain daripada itu, kalau berkaitan dengan yuran pengajian, kita ada satu lagi yang dipanggil sebagai yuran pelbagai. Yuran pelbagai ini hanya dikenakan ketika pelajar masuk semester 1 saja. Okey. Di antara yuran pelbagai ini adalah berkaitan dengan insurans pelajar, kurikulum dan sebagainya lah. Okey. Anggarannya lebih kurang 110 dan mengikut kepada keperluan kolej ataupun keperluan program masing-masing lah. Okey, baik. Dan komuniti, kita juga ada yang kita panggil sebagai bantuan kewangan pelajar kolej komuniti. Jadi bantuan ni bagi dia ada syarat lah. Okey, syarat untuk memohon dia adalah pendapatan ibu bapa penjaga mestilah tidak melebihi RM4,849 sebulan. Okey. Pendapatan ibu bapa penjaga tu. Dan bila kita sebut sebagai bantuan kewangan pelajar kolej komuniti ni, kalau pelajar tu dapat menamatkan pengajian dia, okey, pelajar tidak perlu bayar semula lah. Pelajar tidak perlu bayar semula. SEM. Okey. SEM. Baik. Untuk sesi kemasukan, okey, bagi pengambilan pelajar, kita ada 2 sesi kemasukan. Okey, satu sesi adalah kita panggil sesi perdana lah.
Jadi bila kita ada pandemik baru-baru ni, kita punya sesi dah bertukar daripada biasanya bulan Jun. Okay, sekarang ni sesi perdana kita panggil sesi 1 pada bulan September lah. Jadi kemasukannya menerusi permohonannya menerusi UPU. UPU. Manakala sesi kedua adalah pada bulan Februari. Walau bagaimanapun, selain daripada saluran perdana tu, sebab kita cuba nak dapatkan sebanyak mungkin ataupun memenuhi kota-kota yang ada dekat college community, okay, kita juga ada menawarkan 2 saluran lain lagi untuk pelajar-pelajar membuat permohonan, iaitu menerusi website college community itu sendiri. Nanti kami share dekat dekat ruangan chat, dan juga menghubungi terus pegawai-pegawai pengambilan daripada college yang berkenaan. Yang ini juga nanti kita akan share untuk saluran perhubungan, info perhubungan bagi menghubungi pegawai-pegawai college community di Negeri Sembilan dan juga di Melaka. Jadi pengambilannya 2 kali setahun. Satu adalah sesi 1 pada bulan September dan pada sesi 2 pada bulan Februari. Pada bulan Februari. Okey, baik. Syarat kelayakan untuk masuk ke college community. Okey, syarat kelayakan. Okey, dia paling asas dia adalah pertama, pelajar mestilah warga negara Malaysia. Warga negara Malaysia. Yang kedua, pelajar mesti lulus SPM. Lulus SPM. Dan bagi yang pelajar yang ingin memohon sijil teknologi elektrik, tidak boleh ataupun tidak buta warna lah. Bagi pelajar yang mengambil ataupun yang ingin memohon sijil teknologi elektrik. Okay. Secara asasnya bagi setiap pengajian di college community, dia akan berlangsung selama 2 tahun, iaitu 4 semester. Di mana 3 semester adalah okey. Di mana 3 semester di college dan 1 semester mereka akan buat latihan industri. Buat latihan industri. Okey, dan tempoh bagi setiap semester adalah selama 6 bulan. Program yang ditawarkan hanya program berbentuk sepenuh masa saja. Tidak ada program part time lah untuk program yang di college community ni. Okey. Dan dari segi kaedah pembelajarannya, 70% adalah praktikal dan 30% lagi adalah teori. Jadi itulah dia punya kaedah pembelajaran. 2 tahun, 4 semester. Okay. 1 semester tu 6 bulan. Okay. Dan ini pun ada yang tanya di kalangan pelajar-pelajar yang terutamanya yang ada buat kerja part time mereka tanya college community tawar tak program yang nak dapat sijil penuh ni dibuat secara part time. Tidak ada di college community belum ada lagi yang nak tawar dapat sijil penuh dan dibuat secara part time, belum ada lagi. Program kami ditawarkan secara sepenuh masa. Dan dia punya dia punya kaedah pembelajarannya adalah secara 70% praktikal. Yang ini yang kita nak cari pelajar-pelajar yang minat buat ataupun minat secara buat secara amali ni kan. Kita nak tarik pelajar-pelajar yang dalam bidang macam ni. Okey, seterusnya jadi untuk 5 buah college community di Negeri Sembilan, okay, kita ada college community Jelebu, okay, college community Rembau, kita ada college community Tampin, kita ada college community Jempol dan college community Kuala Pilah. Ini 5 buah college community di Negeri Sembilan.
Yang di Melaka nanti akan disambung oleh rakan saya sebentar lagi ya. Okey, jadi kita boleh saya cuba terangkan ataupun saya cuba maklumkan kepada cikgu-cikgu, okey, apa program-program yang ditawarkan di setiap kolej komuniti yang saya sebut tadi lah. Okey, pertama, Kolej Komuniti Jempol. Jadi Kolej Komuniti Jempol buat masa sekarang lokasinya berada di 2 tempat. Okey, buat sementara. Okey, pertama di dia punya bangunan asal dia ataupun tempat asalnya di Mahsan lah. Di Mahsan, tapi sekarang ni masih lagi renovasi. Cuma ada di situ buat masa sekarang iaitu program sijil servis kenderaan ringan yang masih berjalan di situ. Campus Kolej Komuniti Kuala Pilah. Okay? Di Kolej Komuniti Kuala Pilah di Melang tu yang berdekatan dengan hospital besar tu. Okey. Jadi di situ kita menjalankan program sijil teknologi elektrik dan sijil teknologi seni bina. Okey. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu yang saya hormati sekalian, saya ada terangkan tadi, okey, salah satu cara kemasukan dia memang bagi pelajar yang lulus SPM. Okey. Dan baru-baru ni kita ada juga menawarkan bagi pelajar-pelajar yang tidak lulus SPM. Yang sekejap yang lebih penerangan lebih panjang lebar tu sekejap lagi saya akan terangkan, dan saya cuma nak bagi tahu di Kolej Komuniti Jempol juga ada menawarkan yang kita panggil sebagai sijil bridging. Jadi ini bagi sijil bridging servis kenderaan ringan. Yang ini bagi pelajar-pelajar yang gagal SPM. Okey, baik. Seterusnya, Kolej Komuniti Tampin. Kolej Komuniti Tampin. Okey, program-program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Tampin, sijil dandan rambut bermodular, sijil terapi kecantikan dan spa. Okey, ini sijil yang program yang kedua yang ditawarkan. Dan satu lagi adalah sijil asas ikan hiasan. Sijil asas ikan hiasan. Yang ini juga satu program khas yang ditawarkan kepada pemohon-pemohon orang kurang upaya. Sijil asas ikan hiasan. Okay. Jadi itu program-program yang ditawarkan, 3 program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Tampin. Dan satu program khas tadi adalah sijil asas ikan hiasan bagi pelajar OKU. Okey, seterusnya Kolej Komuniti Jelebu. Kolej Komuniti Jelebu. Okey, jadi ada 5 program, 5 program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Jelebu. Okey, program pertama sijil teknologi elektrik, pemasangan dan perkhidmatan. Okey, yang kedua sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan. Sijil pemprosesan dan kawalan mutu makanan. Okey, ini program yang kedua. Program yang ketiga, sijil teknologi pembinaan bangunan. Sijil teknologi pembinaan bangunan. Yang keempat, sijil sistem komputer dan rangkaian. Sijil komputer dan rangkaian. Dan yang kelima, ini adalah program khas bagi pemohon OKU, iaitu sijil asas pemprosesan makanan. Sijil asas pemprosesan makanan. Suka juga saya nak maklumkan, Kolej Komuniti Jelebu ni dia ada bangunan sendiri dan dilengkapi juga dengan asrama pelajar. Okey, bagi kolej komuniti yang seterusnya yang berada di Negeri Sembilan, iaitu Kolej Komuniti Rembau.
Kolej Komuniti Rembau. Jadi dua program yang ditawarkan di Kolej Komuniti Rembau. Okay. Satu adalah Sijil Agroteknologi. Sijil Agroteknologi. Dan yang kedua, okay, ini program baru saja dipindahkan sebenarnya daripada KK Bukit Beruang ke Kolej Komuniti Rembau. Jadi iaitu program Sijil Fashion dan Pakaian. Sijil Fashion dan Pakaian. Dan Kolej Komuniti yang kelima yang berada di Negeri Sembilan adalah Kolej Komuniti Kuala Pilah. Kolej Komuniti Kuala Pilah, iaitu satu program yang ditawarkan yang berbentuk teknologi IR 4.0 ni, teknologi terkini, iaitu Sijil Teknologi Peranti Mudah Alih. Jadi kalau ada para pelajar kita, anak-anak kita yang berminat dalam bidang teknologi elektronik mudah alih ni, bolehlah mohon ke Kolej Komuniti Kuala Pilah. Okey. Kolej Komuniti Kuala Pilah. Baik tuan-tuan, yang itu adalah 5 kolej yang berada di Negeri Sembilan. Okey. Yang mana okay, ke setiap kolej tu ada program-program bagi pelajar sepenuh masa. Okay. Ada 2 kolej yang menawarkan bagi pelajar-pelajar orang kurang upaya. Dan satu kolej iaitu satu kolej di Kolej Komuniti Jempol ada menawarkan satu program bagi pelajar-pelajar yang gagal SPM. Okey. Jadi sekarang ni saya cuba terangkan sedikit apa itu program bridging. Program bridging yang pelajarnya daripada ataupun pemohonnya adalah daripada pelajar-pelajar yang gagal SPM. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, okey, program bridging di Negeri Sembilan ditawarkan di Kolej Komuniti Jempol. Di Melaka pun ada satu kolej komuniti yang menawarkan program bridging ni, iaitu di Kolej Komuniti Selanda. Di Kolej Komuniti Selanda. Okey. Beza program di antara Kolej Komuniti Jempol dan Selanda. Kolej Komuniti Jempol dia tawarkan program bridging, kemudiannya pelajar tu akan ambil sijil penuh, sijil servis kenderaan ringan. Manakala di Selanda dia akan ada program bridging, tapi kemudian dia akan teruskan kepada program penuh, iaitu penyamanan udara lah, aircon. Okey, baik. Jadi saya telah maklumkan tadi juga, okey, bagi program sijil biasa pelajar akan ambil 4 semester, 4 semester. Tapi bagi pelajar-pelajar bridging, mereka akan ada tambahan 1 semester. Ada tambahan 1 semester di mana pada semester yang pertama mereka ada modul teknikal. Dia ada 4 modul teknikal yang mereka perlu ambil lah. Dan syarat dia mereka wajib lulus semua 4 modul teknikal ni pada semester pertama ni. Okay, barulah bridge, barulah dia bridging kepada program sijil penuh tu tadi. Jadi beza dia dekat situ. Kalau rakan-rakan dia yang lulus SPM ni, dia terus 4 semester saja. Tetapi bagi mereka yang ambil program bridging, dia perlu ambil 1 semester khusus. Jadi ambil 1 semester khusus ni, ambil 4 subjek, mesti lulus semua. Lepas tu barulah dia sambung dengan 4 semester yang lain. Jadi keseluruhannya bagi program bridging, pelajar ini akan menjalani selama 5 semester lah, ataupun 2 tahun setengah. Itu bezanya program bridging. Tapi dengan ada program bridging ni, kita beri peluang kepada anak-anak pelajar kita yang gagal SPM, tak tahu ataupun nak teruskan pembelajaran, boleh rebut peluang di kolej komuniti. Okey, selain daripada itu, okey, untuk laluan kerjaya,
bagi pelajar-pelajar di College Community ni. Mungkin sebentar lagi kita akan share slide ni, tapi saya sebutkan saja. Pelajar lepasan College Community ni dia boleh sambung belajar, kan? Dia boleh juga menjadi usahawan ataupun bekerja dengan industri. Okey, ni di antara 3 laluan lah yang pelajar-pelajar College Community boleh buat selepas mereka menamatkan pengajian mereka di College Community. Selain daripada tu banyak lagi lah yang mungkin tuan-tuan boleh lihat nanti dekat dalam share yang kita akan share dengan tuan-tuan lah dari segi kejayaan pelajar-pelajar College Community dah sampai ke peringkat antarabangsa sama ada dalam akademik ataupun dalam bidang co-curriculum. Okey, saya rasa itu saja Puan Pengerusi. Okey, terima kasih kepada Encik Azizah bin Ralim di atas pementasan sebentar tadi. Okey, seterusnya adalah pembentangan program College Community Melaka oleh Pegawai Pengambilan College Community Jasir, iaitu Puan Rabiatul Adawiyah binti Ismail. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengacara Majlis. Yang dihormati Encik Muhammad Azirul bin Ismail dari Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pendidikan Negeri 9. Yang dihormati pegawai-pegawai dari Jabatan Pendidikan Negeri 9. Yang dihormati pengarah-pengarah College Community Negeri Sembilan dan Melaka. Yang dihormati guru-guru kaunseling Negeri Sembilan, seterusnya rakan-rakan pegawai pengambilan Negeri Sembilan dan Melaka. Saya kenalkan diri saya, nama saya Rabiatul Adawiyah binti Ismail. Saya adalah pegawai pengambilan daripada College Community Melaka, mewakili College Community Jasir. Okay. Daripada paparan slide tersebut, saya kongsikan dengan tuan-puan program-program yang ditawarkan di College Community Negeri Melaka. Okay. Di College Community Melaka kita ada 6 buah College Community, iaitu College Community Bukit Beruang, College Community Masjid Tanah, College Community Kota Melaka, College Community Selandar, College Community Tangga Batu dan juga College Community Jasin. Seterusnya. Okey, berikut adalah program yang ditawarkan di College Community Bukit Beruang. Ada 4 program, iaitu sijil kulineri, sijil operasi perhotelan, sijil teknologi elektrik dan sijil servis kenderaan ringan. Next slide. Okey, bagi program yang ditawarkan di College Community Masjid Tanah Melaka, ada sijil landscape, sijil teknologi elektrik, sijil sistem komputer dan rangkaian, sijil teknologi maklumat, diploma in rail signalling and communication technology dan sijil asas landscape bagi pelajar masalah pembelajaran. Seterusnya. Okay, di College Community Jasin Melaka menawarkan program sijil multimedia kreatif perjalanan, program sijil perkhidmatan logistik, sijil sistem komputer dan rangkaian dan sijil teknologi seni bina. Next. Okay, untuk College Community Selandar,
menawarkan program sijil landscape, sijil pengoperasian perniagaan, sijil teknologi penyejukan dan kenyamanan udara, sijil sistem komputer dan rangkaian, dan sijil bridging teknologi penyejukan dan kenyamanan udara. Next slide. Tu boleh off-kan suara. Okey, untuk sijil program sijil yang ditawarkan di Kolej Komuniti Kota Melaka, sijil dandanan rambut, sijil terapi kecantikan dan spa dan juga diploma dandanan rambut. Okey, untuk sijil program sijil yang ditawarkan di Kolej Komuniti Tangga Batu adalah sijil pelancongan dan pengembaraan. Lagi tak, next. Okey, itu sahaja program-program yang ditawarkan di 6 buah kolej komuniti di Negeri Melaka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Puan Pengacara Majlis. Video Okay, terima kasih kepada pengajar. Okey, sebelum kita pergi kepada sesi Q&A, kita lihat dulu video Kolej Komuniti Melaka Negeri Sembilan ya. Saya bagi dapat Anwar penutup.
Okey, dengan berakhirnya tayangan video sebentar tadi, okey, kini tibalah sesi Q&A sebarang persoalan yang dikemukakan oleh pihak Majlis Kaunseling Melaka dan JPNS. InsyaAllah pihak College Community akan cuba menjawab sebaik mungkin. Okey, sebelum makluman, saya mewakili KK Tampin dan KK Wilayah Melaka Negeri Sembilan. Mohon jutaan maaf di awal kita ada masalah teknikal yang tak dapat dielakkan. Ialah kita merancang, Tuhan menentukan, kita dah buat operation tapi berlaku juga. Jadi apa pun kelemahan kami lah. Jadi untuk seterusnya Q&A, insyaAllah saya mohon kepada guru-guru bimbingan kaunseling dan juga para wakil jabatan Pendidikan Negeri Sembilan serta yang mana ingin bertanya silakan, kami peguam pengambilan beserta dengan pengarah-pengarah yang ada, kita bersedia untuk menjawab dalam sesi Q&A ini. Okey, silakan kita santai-santai, dalam masa yang sama kita boleh berkongsi soalan kita untuk dimanfaatkan kepada lain-lain guru bimbingan dan kaunseling. Okey, silakan puan. Cikgu-cikgu Okey, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Okey, saya Puan Nuria dari SMK Dato' Haji Muhammad Reza. Saya nak tanya Tuan, sekiranya anak murid saya sudah pun buat permohonan melalui UPU ke College Community, tapi jika mereka tidak berjaya, perlukah mereka buat rayuan melalui UPU ataupun boleh terus ke College Community yang mereka berminat? Jika mereka punya permohonan pertama tu gagal, adakah rayuan tu dibuat melalui UPU ataupun boleh dibuat terus kepada college community? Terima kasih. Sama-sama cikgu. Kan? Atau lain-lain peguam pengambilan yang ada? Okey, saya jawab ya, Cik F. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kepada Cikgu Nuria yang memberikan soalan tersebut.
Okey, untuk soalan Cikgu Noria, cikgu boleh advise pada pelajar untuk terus ke college community yang dia ingin memohonlah. Terus dia pergi. Jika dia punya keputusan UPU tak berjaya, terus sahaja ke college community yang dia pilihlah untuk apply yang baru. Boleh Cikgu Noria? Adakah jelas jawapannya? Puan Zanaria, Okey, terima kasih Puan. Jelas. Puan Zanaria, cikgu tadi bertanya, adakah cikgu tu atau pemohon tu perlu buat rayuan? Dia jawapan kita apa? Rayuan ke atau permohonan direct kepada KK tadi ya? Jadi untuk makluman cikgu tadi Saya kan, jawab dan CR. maknanya boleh berusaha dengan KK untuk permohonan yang dimohon tu ke KK yang berdekatan lah, ataupun mungkin bukan KK berdekatan pilihan dia KK yang lain, tetapi boleh usaha KK berdekatan buat cikgu jangan bimbang lah, mana KK yang cikgu dekat tu walaupun tidak ada kursus, cikgu boleh mohon bantuan di situ, akan dibantu untuk digerakkan ataupun dipanjangkan KK yang dipohon oleh calon pelajar itu cikgu. InsyaAllah. Okey Tuan, terima kasih. Saya maklum. Terima kasih Tuan. Sama cikgu. Okey, silakan cikgu. Assalamualaikum. Saya Isyamuddin, pengarah College Community Jelebu. Ada sedikit nak maklumkanlah kepada semua guru-guru di mana kita di College Community ada Majlis Sukan College Community Malaysia, iaitu dikenali sebagai MASCOM. Okey, ianya sama seperti juga seperti Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia, iaitu MSSM di sekolah lah. Okey, MASCOM ni akan ajar sukan antara semua college community di Malaysia, iaitu sebanyak 104 buah college community. MASCOM juga akan sertai acara di peringkat daerah, negeri, belia dan mana-mana anjuran sekitar college community. Untuk makluman juga kepada semua cikgu-cikgu, MASCOM adalah di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu KPT, di mana akan terlibat sukan-sukan IPTA dan IPTS, iaitu sukan IPT dikenali sebagai SUKIT. Untuk pengetahuan juga, MASCOM juga menyertai dengan sukan institusi pendidikan Malaysia, iaitu SIGMA. Okey, cikgu-cikgu semua. MASCOM juga menyertai sukan pendidikan tinggi, iaitu Higher Education Sport Fest, iaitu HESF, di mana justru itu mana-mana pelajar college community yang menjadi atlet yang disertai akan bertanding pada peringkat yang tinggi. Di mana dalam kejohanan-kejohanan ini ada pasukan scouting yang akan menilai prestasi atlet pelajar college community. KPT, iaitu Kementerian Pengajian Tinggi, akan menghantar pasukan IPT Malaysia ke kejohanan sukan Universiti Peringkat Asia Tenggara, itu Asian University Games AUG, dan juga kejohanan dunia, iaitu World University Games WUG. Justru itu di mana pelajar-pelajar college community ataupun dikenali mana-mana atlet college community yang berpotensi dapat mengembangkan kebolehan dan jika layak dapat menyertai pasukan Malaysia ke kejohanan peringkat yang lebih tinggi. Contoh-contoh pelajar-pelajar college community yang telah berjaya iaitu seperti pelajar college community Selayang, iaitu pelajar OKU, telah mewakili negara dalam kejohanan golf IPT OKU dunia. Itu hasil daripada pelajar college community. Selain daripada itu juga, pasukan College Community Malaysia setiap tahun menyertai kejohanan pencak silat Universiti Dunia dan pencak silat IPT Malaysia. Setiap penyertaan tidak pernah pulang tanpa pingat. Semua berjaya. Itu kelebihan pelajar-pelajar College Community. Di mana 2 orang pelajar College Community Kot Lannas, sukan badminton, terpilih menyertai pasukan pelapis AM, badminton Malaysia lah. Okey, begitu juga pemain bola sepak College Community
ada yang telah mewakili pasukan Liga Perdana dan Liga Super. Itu untuk makluman kepada semua cikgu-cikgu, guru-guru, di mana kejayaan pelajar-pelajar yang belajar di Kolej Komuniti ini kalau berminat sukan boleh disertai. Okey, itu saja Tuan Pengerusi. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Cik Isyam, pengarah Bu. Saya ingat itu sikit berkaitan dengan Cik Isyam tadi kan, berkaitan dengan apa tu tentang atlet Paralimpik kan. Di KK Tampin pun sebelum ni ada pelajar yang mewakili Melaka menjadi pelajar pusat dan mewakili Maskom pun dan pelajar ini memang pelajar yang ada talent di sekolah lah. Dan bila kita raikan dia untuk kemahiran asas, dia boleh bekerja dengan kemahiran tadi lah. Dan untuk cikgu-cikgu untuk makluman, saya je nak buat apa pemakluman lah. Pendaftaran pelajar untuk kemasukan di September ini adalah pada 20 ke 26 hari bulan September. Namun demikian, kita punya ruang untuk daftarkan lagi pelajar selepas 2 minggu daripada tanggal 26 itu masih lagi boleh dilakukan lah. Jadi pendaftaran awal ialah pada 20 hingga 26, kemudian lepas 26 ada 2 minggu lagi Maknanya pelajar-pelajar yang rasanya dia belum lagi ke mana-mana berubah keputusan, ada ruang lagi untuk dia menjadi pelajar kita lah. Jadi pelajar Kolej Komuniti dia bukan pada tarikh yang khusus, dia ada tambah 2 minggu untuk mereka yang melepasi pada tempoh pendaftaran yang ditetapkan. Okey cikgu, silakan cikgu-cikgu. Assalamualaikum cikgu, silakan cikgu-cikgu yang hadir. Assalamualaikum. Saya Cikgu Zuraina binti Muhammad Nordin dari Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang. Dengar tak? Dengar cikgu, teruskan. Mula melihat Kolej Komuniti ni satu program yang baik. Tapi malangnya pelajar-pelajar ni memang kadang-kadang dia macam tak pandang lah katanya. Jadi ada tak kalau kemungkinan lah kita boleh bawa macam dulu saya pernah masa tu kita belum jadi guru dan di sekolah perlukan dia belajar kolej komuniti dan sebagainya. Kadang-kadang ibu bapa pun ada yang tidak mahu menghantar anak dengan alasan pelbagai alasan lah. Jadi mungkinlah cara pandangan saya ni untuk masa akan datang, kalau bolehlah pihak kolej komuniti kan mungkin ini merupakan macam program yang sekolah kerjaya yang dulu-dulu masa 20 tahun dulu ke sebelum ni pernah saya lihat ada macam program tu. Pelajar ni pergi belajar dan sambil bekerja kerjaya tu disekalikan. Jadi mungkin adalah program-program macam ni yang boleh dipertimbangkan masa akan datang demi masa depan budak-budak yang tidak minat dalam bidang akademik. Maknanya dia di tingkatan 4 dan 5 dia diperluaskan kemahiran tu. Ya. Sekian, terima kasih. Okey, rakan saya, sahabat-sahabat pengarah ada jawapan? Silakan Cik Khair, Prof Zaimah yang ada, Cik Isyam. Tadi untuk Puan bertanya, kita dengar ada gangguan sikit lah dari segi kita panggil access networking lah. Tapi saya boleh faham Puan Cikgu Zuraina, memang hasrat cikgu tu baik dan saya nampak memang menarik lah. Cumanya setakat ni dasar kita melalui yang ditawarkan di peringkat kolej tadilah belum ada kaedah begitu lagi lah. Tapi apa pun pada saya untuk pertanyaan itu bolehlah kita
angkatkan ke bahagian BAPP untuk pemakluman lah. Tapi untuk makluman cikgu setakat ini belum ada ke arah itu. Saya faham cikgu. Di sekolah di mana-mana di Malaysia dia memang ada sekolah kekerjaya ataupun dipanggil apa pelajar seminggu tu 3 hari industri, 2 hari di kolej. Saya tahu sebab saya pernah bersama dengan Datuk Fakarudin dulu. Benda ni bergerak dia melalui industri dan juga pihak sekolah lah. Tapi apapun pada saya setakat ini dasar di pengambilan kita bukan begitu. Tapi kita ambil maklum dululah cikgu. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Okey, ada jawapan lain tak rakan pengarah yang ada? Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya Syamsuddin daripada Kolej Komuniti Jelebu. Kami juga selalu peringatkan kepada pesyarah-pesyarah di mana dalam pengajian pelajar-pelajar dalam melengkapkan satu program tersebut, pelajar-pelajar ini ada menjalankan latihan industri pada hujung semester. Jadi pelajar-pelajar ini digalakkan untuk menjalani latihan industri mengikut bidang yang pelajar pelajari dan kita syorkan syarikat ataupun tempat latihan industri tersebut tawarkan terus pekerjaan kepada pelajar-pelajar tersebut. Itu salah satu cara ataupun kaedah lah untuk kelangsungan kepada pelajar-pelajar kita supaya selepas habis latihan industri terus bekerja di tempat yang sama yang di tempat di latihan industri tersebut. Okey, sekian itu saja. Terima kasih. Okey, Cik Isyamuddin, pengarah KK Jelebu. Untuk makluman cikgu, saya nak tambah sikit cikgu, boleh cikgu? Cikgu Zurainah tadi. Saya terspark sikit. Saya teringat. Boleh. Cikgu, sebenarnya ada melakukan kursus-kursus pendek. Dan maknanya pihak sekolah bukanlah kita juga transfer melalui pencara ke sekolah. Bersama dengan tim. Memang berlaku benda tu. Jadi boleh diciptakan mungkin dalam seminggu dia apa yang diminati mungkin jadi untuk meletakkan ataupun ini cikgu ada panggilan dikenakan agak minimal lah bayaran dia. Biasanya bayaran itu boleh dilihat juga. Sebab itu ada kita diikuti kursus yang nampak dia boleh diberikan laluan untuk kekerjaya. Dalam masa yang sama mungkin lepas itu pula dia boleh jadi pelajar kolej komuniti untuk menyambung modus terlengkap. Itu mungkin juga cikgu. Okey, insya-Allah cikgu. Saya rasa mungkin boleh membantu. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya. Cikgu-cikgu, guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Menengah Negeri Sembilan, silakan cikgu. Assalamualaikum cikgu. Kita ada 112 orang termasuk dengan pengalaman pengarah lah. Jadi kita mohon juga mungkin Cik Azirul boleh bertanya juga, Cik Muhammad Azrul Ismail dan ni YDP bagi MBK Negeri Sembilan, sahabat saya Cikgu Muhammad Saleh Ismail. Ini hari ni moderator dia hari ni. Silakan cikgu. Boleh kita bersama? Tuan, selamat pagi. Selamat sejahtera. Ya, Cikgu Rahman. Boleh? Ya, boleh dengar? Dengar. Silakan cikgu. Cikgu Rahman Korapan. Okey, Tuan, saya tanya. Saya kaunselor dari St. Paul. Nak tanyalah, ni ada budak katakan ini tentang syarat asas kelayakan untuk kolej komuniti, bahasa Melayu lulus dan sejarah lulus. Ada budak sejarah lulus, bahasa Melayu gagal. Ada budak bahasa Melayu lulus. Macam mana Tuan, ada pertimbangan tak untuk permohonan? Ini pegawai pengambilan jawab. Cik Azizul, silakan. Ya. Hello? Ya, saya.
seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, okey, bagi pelajar yang gagal SPM, okey, sama ada memang syarat asas masuk lulus PM dan sejarah. Tapi kalau ada salah satu subjek yang gagal, okey, kita ada peluang untuk pelajar-pelajar gagal ini untuk masuk di bawah program bridging. Program bridging cikgu, iaitu yang ada di Negeri Sembilan di Kolej Komuniti Jempol bagi program bridging servis kenderaan ringan, dan di Melaka di Kolej Komuniti Selanda bagi program bridging penyamanan udara, okey, iaitu Ekon. Jadi ini peluang-peluang lah kepada pelajar yang gagal tadi cikgu. Tuan, bridging tu apa tu? Benda tu boleh kupas sikit? Okey, baik. Program bridging ni dia adalah program apa, kita tak kata peralihan lah, tapi satu jabatan, maksudnya peluang kepada pelajar gagal, okey, dia masuk satu semester khas, satu semester khas sebelum pelajar-pelajar ni boleh sambung kepada program sijil penuh. Okey, sebagai contoh, okey, pelajar gagal ni, okey, katalah dia masuk ke Kolej Komuniti Jempol, okey, kita tawarkan program bridging servis kenderaan ringan, okey. Jadi pada semester pertama, iaitu program khas tu tadi, semester pertama pelajar ni dia kena ambil 4 subjek teknikal, 4 subjek teknikal, dan dia perlu atau wajib lulus. Okey, kemudian pelajar ini akan sambung 4 semester bagi program sijil servis kenderaan ringan. Jadi keseluruhan program yang perlu diikuti, tempoh pengajian dia adalah selama 5 semester. Okey, berbeza kalau pelajar yang masuk program masuk ke kolej komuniti dengan lulus SPM, mereka hanya perlu 4 semester saja, cikgu. Itu perbezaan dia. Boleh jelas, cikgu? Ya. Berarti tuan, dia only chancesnya adalah untuk bridging course lah. Yang lain dandanan macam yang pastry semua tak ada. Dia tak boleh mohon kok. Tanya aja. Bagi keseluruhan untuk setakat ini, Kolej Komuniti di Negeri Sembilan Melaka dia hanya menawarkan program di bawah niche mechanical lah, mechanical itu saja. Yang lain tu masih belum ditawarkan lagi, cikgu. Thank you tuan. Okay, Cikgu Rahman, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Tuan Pengarah ya, saya Ibu Saleh daripada SMK ya. Ya, cikgu. Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak Majlis Guru Kaunseling Negeri Sembilan mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak Kolej Komuniti yang bukan tahun ini saja, pada saya lah setiap tahun ya banyak memberi bantuan dari segi proses sambungan belajar ke peringkat yang lebih tinggi kepada anak-anak kita, yang khususnya mereka yang berminat dalam bidang teknik dan vocational ya. Saya di SMK Matis Negeri sebagai contoh, boleh kata setiap tahun ya, malah tahun ini sekalipun ramai di antara anak-anak murid saya yang memohon ya untuk masuk ke kolej komuniti, ada yang di Jelebu, ada yang di Bahau di Mahsan ya, dan beberapa di kolej komuniti ya. Dan pada saya lah memang kolej komuniti ini memberi banyak ruang dan peluang khususnya kepada anak-anak kita yang minat dalam bidang teknik dan vocational untuk menyambung pelajaran mereka. Dan saya ucap terima kasih banyaklah kepada pihak kolej komuniti, bukan sahaja di Negeri Sembilan, malah di seluruh negara lah. Kerana selain daripada dia diletakkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, ia juga memberi ruang dan peluang kepada anak-anak kita mendapat apa kata orang tu pendidikan yang baik dan sempurna. Apatah lagi di setengah kolej komuniti yang ada asrama seperti di Kuala Kelawang ya, di Jelebu, yang mana memberi ruang pula kepada anak-anak yang berada di luar kawasan Jelebu itu untuk berada di dalam kolej komuniti untuk dapat duduk tinggal di sana, dan mereka ada juga yang dapat bantuan seperti mana yang telah dimaklumkan dalam penerangan sebentar tadi. Jadi pada saya menyokong tadi sahabat saya Cikgu Zurina ya, daripada SMK Senawang ada beritahu tentang
kalau boleh diwujudkan program anak-anak ni belajar pada waktu cuti, ya. Maknanya dia bekerja, pada masa yang sama dia boleh dia boleh belajar. Kan kalau mereka, kalau kita ni dulu kita panggil PJJ lah, pendidikan jarak jauh, ya, maknanya ataupun PLK, pendidikan luar kampus. Jadi hari Senin sampai hari Jumaat dia boleh bekerja, hari Sabtu Ahad ada ruang dan peluang untuk dia menyambung pelajaran dia. Jadi pada saya ini adalah win-win situation lah, iaitu situasi di mana kedua-dua pihak berjaya, iaitu pelajar ini tadi, bekas pelajar yang tadi, dia dapat bekerja, pada masa yang sama dia juga dapat belajar. Kerana kita yakin dan percaya dalam keadaan sekarang ni Tuan Pengarah, pekerjaan itu menjadi keutamaan kepada anak-anak kita kadang-kadang. Kerana apatah lagi mereka ni anak sulung kan, dalam keluarga yang mana mereka ni terpaksa bantu keluarga dan sebagainya. Jadi itu tadi pandangan saya. Jadi saya bagi pihak Majlis Guru Kaunseling Negeri Sembilan sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Kolej Komuniti Negeri Sembilan dan Melaka dalam mempromosikan program-program ini, dan kami sentiasa menyokong apabila Tuan hubungi saya baru-baru ini untuk mengadakan program sebegini. Alhamdulillah kita sokong sepenuhnya dan hari ini telah menjadi kenyataan. InsyaAllah saya rasa selepas ini sekolah-sekolah kalau ada nak buat taklimat-taklimat di peringkat sekolah, ya, apa kata orang tu, nanti dia akan dia boleh dipanjangkan ke peringkat sekolah-sekolah, jadi dia boleh berfokus. Dan saya di SMK pun saya cadang pun nak jemput pihak Kolej Komuniti untuk memberi taklimat kepada bekas-bekas pelajar kita, insyaAllah. So itu saja Tuan Pengarah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Cikgu Mak Saleh. Ini di antara YDP MBK Negeri Sembilan. Okey Cikgu. Saya beratu adalah motivator. Okey. Untuk makluman Cikgu, ada semua Cikgu Guru Kaunseling, semua saya lupa bila Cikgu Saleh sebut tadi kan, kaitan dengan apa ni kursus dalam cuti. Kita sebenarnya memang kita ada raikan melalui kursus pendek yang saya sebut tadilah. Jadi pelajar-pelajar yang berminat melalui kaunselor sekolah, saya kira bolehlah berurusan dengan kolej untuk kita lihat kita panggil kursus yang boleh mereka ikuti secara kumpulan untuk mereka bersama dengan kita. Cumanya tidaklah macam PJJ tu. PJJ tu dia ada satu kita panggil penilaian lain kan, yang ini untuk kita beri kemahiran dalam kursus pendek lah ketika dia bercuti sekolah. Dan saya nak menyebut juga Cikgu, saya tertarik dengan Cikgu kata tadi nak memanggil Kolej Komuniti. Okey, terima kasih Cikgu, sebab pertamanya inilah di antara luang untuk kerjasama. Dan insyaAllah untuk makluman Cikgu Saleh dan semua guru makanan kaunseling, kita dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, saya dengan barisan pegawai pengambilan sedang menyediakan dipanggil Kit My JJ lah. Kit My JJ ni kita sedang usahakan dan dia akan jadi satu package, maknanya modul program-program yang dilaksanakan di KK Negeri Sembilan dan Melaka akan dikumpulkan dalam satu kita panggil kit ini, akan kita serahkan kepada jabatan, pengarah jabatan melalui pengurusi negeri-negeri, kemudiannya akan dipanjangkan juga kepada MBK dan kepada guru-guru bidang kaunseling. Dengan arti kata lain, nanti di tangan para kaunselor akan ada kit ini yang mana boleh guna pakai pada bila berusaha dan apa-apa program yang nak diterang kepada pelajar boleh melalui kit ini. Dan kita juga buka ruang untuk menjemput pegawai-pegawai pengambilan untuk membantu untuk tambah cerah lagi melalui kit baca pula, insyaAllah. Terima kasih Cikgu Mak Saleh. Okey, teruskan yang lain Cikgu Bimbingan dan Kaunseling. Silakan. Kita ke udara lebih kurang dalam 2 jam lah Cikgu. Maknanya kita akan tamatkan dalam jam 12 insyaAllah. So saya mohon kepada guru bimbingan dan kaunseling yang lain manfaatkan masa kita ni untuk bersama Cikgu, insyaAllah. Di samping kita yang mana BDR di rumah kan, tak nafikanlah tak boleh ke sekolah kan ataupun ke. Salam Tuan. Dengar tak Tuan? Selamat sejahtera para pegawai kolej komuniti. Saya ni nak tanya, yang Beijing tu dia 1 sen 6 bulan kan? Bayaran yuran dia berapa Dan pelajar ni ada tak dapat memohon apa-apa bantuan ke, mungkin pelajar tu kekurangan dari segi kewangan ke? Okey. Terima kasih Cikgu. Okey, Cik Azizul teruskan. Okey, baik.
Untuk program bridging, dia selama satu semester 6 bulan, cikgu. Satu semester selama 6 bulan sahaja. Dan untuk bantuan kewangan, bantuan kewangan, kolej komuniti ada menyediakan yang dipanggil bantuan kewangan pelajar kolej komuniti lah, iaitu bagi keluarga, tapi dia ada syarat lah cikgu, dia ada syarat bagi pendapatan isi rumah di bawah, sekejap juga, RM4,849 sebulan. Jadi pelajar boleh mohon bila dia dah masuk nantilah ke kolej komuniti. Ya cikgu, jelas cikgu? Jelas. Okey, Cikgu Chin. Terima kasih cikgu. Cikgu Chin. Okay, jadinya bantuan keuangan tu macam biasalah mereka akan dapat melalui terma dan syarat lah. Tapi setakat ni kita nampak pelajar-pelajar yang berkelayakan kan semuanya berjaya lah kalau dia memohon melalui kelayakan yang telah ditetapkan lah. Okey. Termasuk pelajar kata Cik Azizul tadi kan, termasuk pelajar yang dalam semester bridging tu mereka juga layak untuk memohon. Okey. Assalamualaikum. Ya, cikgu ya. Waalaikumsalam. Saya ada dua soalan nak tanya untuk kolej komuniti kan. Cikgu Tajul Arifin, silakan. Yang pertama, pelajar-pelajar yang dia tak ambil SPM tapi dia ambil SKM masa dia tingkatan 3, tingkatan 4 lah. Di mana-mana kolej, di mana-mana tempat yang menawarkan SKM lah. Adakah mereka ni, pelajar-pelajar ni boleh masuk ke kolej komuniti berdasarkan kepada SKM dia orang? Masuk berdasarkan kelayakan SKM ke kolej komuniti. Sebab dia orang ni tak ambil SPM. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagi pelajar-pelajar yang diterima masuk ke kolej komuniti tapi tidak disiapkan, tidak disediakan kemudahan asrama, adakah pihak kolej menyediakan rumah sewa ataupun pelajar-pelajar ni kena cari sendiri rumah sewa? Sebab dia orang ni baru orang kata dalam lepas SPM kan, dia orang tak tahu apa-apa, baru nak kena dunia. Itu aja. Terima kasih Cikgu Tajul. Okey, saya rasa mungkin program pengambilan boleh bantu sikit, sama ada Puan Samia ataupun Cik Azizul, silakan. Terima kasih, saya cuba jawab. Saya cuba jawab ya. Untuk soalan yang pertama, mengikut syarat kemasukan untuk ke kolej komuniti, kita memang memerlukan SPM, cikgu. Memang syarat kita SPM. Jika walaupun gagal. Walaupun gagal, sebab gagal kita masih ada sijil bridging. Kalau dia hanya SKM sahaja, syarat untuk kemasukannya tak memenuhi lah. Tak boleh lah. Okey. Boleh lah. Dan untuk soalan yang kedua, kebiasaannya untuk kolej komuniti yang tiada hostel, kita bantulah pelajar untuk cari rumah sewa yang berdekatan dengan kolej. Biasanya macam itulah kita bantu. Terima kasih Puan Siti Zakaria. Untuk saya nak tambah sikit berkaitan rumah sewa cikgu. Memang kita tak nafikan kalau di Melaka memang tiada kolej yang ada asrama. Di Negeri Sembilan ada satu kolej yang ada asrama, iaitu Kolej Multi Jelebu lah. Ya, betul. Itu pun muatannya cikgu kadang-kadang tak cukup kerana pelajar yang mendaftar lebih daripada untuk di asrama. Tetapi pihak kolej komuniti melalui jawatankuasa pendaftaran memang sentiasa kita ada satu jawatankuasa yang sediakan untuk membantu untuk mendapatkan rumah sewa. Bukan kita menjadikan rumah sewa, kita membantu untuk ibu bapa atau pelajar deal dengan penyewa rumah, dan biasanya rumah-rumah yang kita dapat tu berdekatan dengan kolej komuniti lah. Contoh macam di Tampin kan, alhamdulillah lah di sekitar kolej di belakang ni ada Taman Impian Jaya kebetulan, dan rumah pun sentiasa bertambah. Jadi untuk sewa rumah tiada masalah, dan harga
yang di apa tu letakkan pun mengikut kadar harga semasa ikut tempat yang mananya ibu bapa biasanya tidaklah ada rungutan. Cumanya lokasi apa tu keadaan apa tu tempat berbeza-beza lah. Ada komuniti duduk di bandar kan. Ada komuniti duduk di kawasan yang mungkin jauh pada bandar. Macam Tampin kita pinggir bandar lah. Makna di Gemencir kan. Tetapi kemudahan-kemudahan yang ada di sekitar Gemencir ni cikgu lebih pada saya lengkap lah. Contohnya mungkin di lain kolej juga di Jelebu sebagainya kan. Di apatah lagi kalau di kawasan bandar macam di Pilar, di Rembau kan. Dan juga di Melaka apatah lagi memang kawasannya pada saya semuanya bandar lah. Jadi cikgu untuk rumah sewa insyaAllah setakat ni pelajar-pelajar yang mendaftar kita akan pastikan tidak ada pelajar yang tiada rumah sewa sampailah dia masuk rumah pada hari atau hujung pendaftaran tu cikgu. InsyaAllah cikgu Tajul. Terima kasih cikgu Tajul atas pertanyaan keprihatinan cikgu sebab betul budak lepas SPM ni dia baru nak kenal dunia dan kita raikan dia melalui tanggungjawab kita dalam kebajikan pelajar cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, next. Silakan cikgu. Saya mohon cikgu kalau ada apa yang nak ditanya. Bila cikgu bertanya, cikgu akan membantu guru-guru yang lain untuk memahami benda yang tak cerah kita cerahkanlah. Kalau tak dapat bertanya pada hari ini kita boleh bertanya dalam keadaan lain nanti melalui kontak person yang kita akan sharekan lah insyaAllah. Okey cikgu silakan. Ni saya apa tu nak dengar juga ni mana dia orang kuat ni apa ni pegawai meja kita ni apa Tuan Azirul Ismail. Mungkin ada pertanyaan bagi pihak guru bimbingan akaunting. Cikgu Azirul. Ya cikgu. Tak apa, kita tunggulah soalan daripada mereka ni. Okey silakan cikgu. Silakan cikgu. Okey cikgu Bonda Nisa silakan. Cikgu tak dengar suara. Dengar. Okey. Cikgu Nek Surati. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, kita mulakan cikgu dengan cikgu Nisa dulu. Silakan cikgu. Cikgu Nisa buka ni audio. Cikgu audio. Saya dah buka audio. Okey. Dengar tak? Dengar cikgu. Okey. Saya nak tanya, dalam keadaan pandemik sekarang kan, sebab sekolah komuniti ni dia punya pembelajaran dia 70% adalah melalui kerja tangan akhirnya. Jadi dalam keadaan COVID macam ni, macam mana pelajar-pelajar sekarang ni nak belajar? Sebab itulah kita tak tahu PKP ni sampai habis bila. Okey, itu soalan saya lah. Terima kasih. Okay, terima kasih Cikgu Nisa. Okey, saya minta Puan Samia untuk jawab. Silakan Puan Samia. Terima kasih kepada Cikgu Nisa. Okey, untuk tempoh pengajian dalam musim pandemik ini, okey, memang agak mencabar sebab kita tak boleh face to face. Tapi insyaAllah pihak kolej komuniti akan melaksanakan proses PDP, pembelajaran secara atas talian. Di mana sesi pembelajaran akan berjalan seperti mana yang ditetapkan dalam jadual waktu lah. Pensyarah-pensyarah akan wujudkan grup-grup dalam Telegram dan pelaksanaan dibuat mungkin dalam tayangan video-video dan dari situ ada sesi soal jawab semua pelajar lah. Dan sekiranya musim pandemik ini tamat dan proses pelaksanaan PDP akan berlangsung secara face to face macam biasalah. Okey, saya harap saya menjawab soalan Cikgu Bonda Nisa. Cikgu Nisa, saya nak tambah sikit Cikgu. Untuk program cikgu ni kita menyediakan pelbagai, kita panggil kita punya kaedah lah cikgu membolehkan orang kata mode dalam bentuk virtual atau online ini berlaku. Dan tapi kita tak nafikan cikgu, memang ada cabaran melalui yang mungkin pelajar-pelajar yang mungkin ada masalah device dia, networking coverage tu mungkin tak begitu cantik kan.
Jadi benda ni sebenarnya memang kita ambil maklum. Andai kata berlaku benda ni maka kita akan share video-video lah. Video ni rakaman melalui apa? PDP yang pelajar, yang pensyarah kita minta rakamkan untuk dibawa kepada pelajar dan pelajar boleh tengok pada bila-bila masa, dan video ini juga membantu untuk mereka mengikuti PDP melalui modul-modul dalam jadual yang telah disusunkan lah. Selain daripada kita direct melalui online. Sebab online tak dinafikan, kadang-kadang ada berlaku masalah kita pengakses internet lah. Okey, apa pun cikgu, memang kita raikan pelajar dari jadual yang kita susun, dan kehadiran pelajar juga diambil kira untuk kehadiran seperti mana macam face to face lah. Dan kita raikan pelajar supaya pelajar tidak ada drag dalam dia punya pengajian lah. Okey cikgu, terima kasih Cikgu Nisa atas keprihatinan. Okey cikgu, next Suryati Ibrahim, silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum, tertukar tu. Dengar tak? Okey, saya boleh risau tadi Cikgu Nik sebab kat saya ada masalah ada masalah speaker. Dengar tak tuan? Okey, soalan saya ialah sekolah saya ada PBMA, ada kursus PBMA. PBMA ni dia tak sama dengan SKM sebab dia ambil BM dan sejarah. Jadi dia ada BM dan sejarah. Kalau ikut kalau ikut lulus, BM dan sejarah ni syarat lulus. Ya Cikgu Saleh kan? Jadi layak tak mereka nak pergi ke community, pula, college ni, boleh layak tak? Sebab kalau ikut syarat tu, walaupun mereka SPM tak penuh tak macam ambil mereka ada modul. Tapi untuk BM dan sejarah mereka ada. Jadi kalau ikut syarat lulus tu, BM dan sejarah mereka lepas. Tak mereka layak untuk masuk ke college community ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Cikgu Nisa, Cikgu Suryati tadi minta maaf Cikgu Suryati. Okey, terima kasih. Okey, saya rasa mungkin program pengambilan. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Okey, terima kasih Bonda Nisa tak kita silap Okey, seperti yang dimaklumkan oleh pegawai pengambilan sebelum ini, okey, syarat utama kemasukan pelajar adalah mesti lulus SPM dengan lulus bahasa Melayu dan sejarah lah. Okey. Sekiranya gagal salah satu program sijil berkenaan atau pelajar berkenaan, okey, pelajar berkenaan tidak layak lah untuk ke college community untuk program sepenuh masa lah. Tetapi seperti mana yang Cik Azizul maklum tadi, okey, pelajar layak ke program bridging lah. Cikgu Nisa. Sebab mereka ni, PBMA ni, mereka bukan, kita tak declare sebagai SPM penuh. Tapi mereka akan ada ambil dua subjek tu lah, sejarah dan BM. Walaupun kata syarat utama kita ialah SPM, tapi kalau untuk syarat kelulusan BM dengan sejarah tu mereka lepas. Jadi tapi mereka bukan ada SPM seperti murid biasa lah. Macam tu. Tu yang kata boleh tak mereka memohon juga. Cikgu Bonda, kalau saya silap faham, okey, apa yang Cikgu Bonda maksudkan tadi, pelajar ini cuma ambil dua mata pelajaran sahaja, BM dengan sejarah, betul ke? Mereka ada modul dia sendiri, Puan. Tapi dalam tu untuk kelayakan lulus tu mereka ada. Sebab saya baru di Alam Raja, ada sahabat saya sini mungkin ada yang ada PBMA. Bagi saya clarify sikit. Cikgu Saleh boleh maklum. Okey, sekolah saya memang ada PVMA. Dia macam ni sebenarnya, pelajar PVMA ni ataupun program vocational ni menengah atas. PVMA maksudnya program vocational menengah atas ya. Dia adalah satu kelas khas yang apa kata orang tu diadakan untuk membantu pelajar-pelajar yang minat dalam bidang TVET ya, teknik vocational. Dia tak sama dengan pelajar yang pergi buat college di college vocational, itu lain ya. Yang itu dia diploma vocational, yang ini hanya peringkat tingkatan 4, tingkatan 5 saja. Mereka wajib ambil dua paper utama iaitu paper BM dan juga sejarah. Dia belajar sama dengan pelajar SPM yang lain, tingkatan 5 yang lain iaitu SPM dan sejarah. Tapi dia ada modul ataupun subjek lain yang peperiksaannya tak sama. Contoh matematik, program kalau macam sekolah saya ialah program menservis motosikal.
Ya. Dia satu sekolah, satu program dan pelajar ni pun tak ramai. Satu kelas tu hanya 15 orang saja diperuntukkan. Ya. Untuk tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi dia tak sama. Jadi pelajar ni akan ambil SPM seperti biasa iaitu paper BM dan sejarah, tetapi dia ada peperiksaan khas untuk modul-modul dia. Ikutlah sekolah berkenaan. Ada sekolah yang buat pertanian, ada sekolah yang buat macam-macam lah ya, teknikal, bengkel. Macam sekolah saya menservis motosikal. Jadi dalam sijil SPM mereka nanti, sekiranya mereka lulus BM dan sejarah, nanti ada BM sejarah, lepas tu modul-modul yang mereka ambil. Masuk matematik PVMA. Mereka ambil matematik tapi matematik PVMA, bukan matematik biasa yang pelajar SPM biasa ambil. Ya. Pengalaman saya, memang betul lah, memang kena lulus. Maknanya kalau mereka gagal salah satu atau maknanya sejarah ataupun BM gagal, mereka tak akan dapat sijil, itu betul. Dan anak-anak murid saya yang masuk ke kolej komuniti di Jelebu dan juga di Bahau yang kami bantu sebelum ni, mereka ni lulus, ya lulus. Cuma sebelum ni ada satu atau dua pelajar kalau saya tak silap yang tak lulus, mereka masuk program bridging yang diberi tahu tadi. Maknanya mereka masuk dulu ambil program berkenaan, lulus, kemudian baru boleh sambung. Kerana kita sedia maklum ya, untuk makluman bonda dan juga gerakan-rakan guru bimbingan kaunseling lain, kolej komuniti ni ialah di bawah IPTA, Institusi Pengajian Tinggi Awam, ataupun diletakkan di bawah ILKA lah, Institusi Latihan Kemahiran Awam. Jadi bila dia di bawah kerajaan, syarat lulus SPM untuk BM dan sejarah itu memang wajib, ya, memang wajib. Kalau swasta mungkin tidaklah, mungkin ya. Tapi kalau yang ILKA ni mereka wajib lulus. Itu sedikit penerangan yang boleh saya bantulah kepada pihak bonda dan juga rakan-rakan JBK yang lain. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cikgu Saleh. Saya nak berhenti sikit. Sebenarnya memang syarat dia mesti ada SPM BM dan sejarah. Saya nak ambil contohlah cikgu sekolah, mestinya sekolah Tengku Kursiah kan, ada PBMA berkaitan dengan kecantikan dan juga di sekolah begitu. Jadi ada beberapa sekolah yang bidang kecantikan, memang mereka PBMA, memang mereka ada je pelajar kita pun. Yang penting dia BM sejarah dia ada dan lulus. Dan dia layak jadi pelajar kolej komuniti. Sebab bidang tu pun memang bidang dia lah. Okey. Terima kasih Cikgu Saleh. Dan juga Cikgu Bonda Nisa. Okey. Okay, next. Silakan. Terima kasih Tuan. Okey, Pak. Okey. Kita ada lebih kurang lagi 5 minit, silakan. Cikgu-cikgu yang tu ingin bertanya, mungkin 1-2 soalan lagi, silakan cikgu. Salam Tuan. Ya saya. Cikgu Chin ya. Sijil-sijil yang ditawarkan, bermaksud dia mesti lulus SPM. Kalau mereka nak lanjutkan, maksudnya ini boleh sebagai batu loncatan ke politeknik ataupun boleh sampai terus ke universiti ke Tuan? Okey, terima kasih cikgu. Cik Azizul silakan. Ini ketua pengambilan Negeri Sembilan, silakan. Azizul ada? Okey, kalau tidak saya pergi kepada program pengambilan lain. Okey cikgu. Bagi kemasukan pelajar ke kolej komuniti, sebenarnya laluan untuk mereka berada pada pengajian lanjutan atau kerjaya, dalam slide awal tadi mungkin kita tak dapat nak tayangkan lah. Sebenarnya ada kita tunjukkan lah. Sebenarnya pelajar-pelajar yang hadir ke kolej tamat pengajian, mereka sebenarnya boleh untuk melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di kolej komuniti yang menawarkan bidang yang sama mungkin, dan juga di politeknik lah. Dan laluan lain pula mereka sebenarnya untuk sebagai usahawan atau sebagai pekerja lah. Cumanya kita tidak menetapkan satu kita panggil harapan untuk mereka berada dalam keadaan begitu, tapi ada juga pelajar kita yang tamat sijil, dia tak kerja, sambung pengajian, diploma dan ada sampai degree cikgu, masters pun ada. Jadi kita ada bukti pun benda ni. Cumanya
tidaklah kita katakan mereka ni boleh ke arah mereka lebih fokus pada kejayaan yang kita nak letakkan dia punya masa depan. Dan ada juga di antara bekal-bekal pelajar kolej komuniti yang lahir sebagai pensyarah di kolej komuniti dan juga di politeknik. Lepas sahaja mereka menambahkan pengajian diploma di kolej komuniti dan di politeknik. Ini pun laluan juga untuk mereka. Jadi Cikgu Chin, mereka ni ada pelbagai laluan lah. Selain daripada laluan untuk dia menjadi seorang usahawan atau bekerja lah. Sendiri ataupun bekerja dengan company lah. Okey Cikgu. Saya rasa menjawab ada laluan Cikgu untuk mereka berada pada keadaan itulah ataupun kepada masa depan itu insya-Allah. Okey, ada nak tambah pengambilan ke untuk apa yang saya sebut tadi? Assalamualaikum Tuan Pengurusi. Ya, Huzaimah silakan. Okey, saya Huzaimah daripada Kolej Komuniti Rembau. Saya sangat suka tertarik dengan Puan Bonda tadi, Cikgu Bonda dan Cikgu Muhammad Saleh tak silap saya. Okey, yang mana peperiksaan SPM tu adalah satu dasar lah yang mana Kementerian Pendidikan Malaysia bagi kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 dan itu adalah syarat khas untuk memasuki Kolej Komuniti sijil Kolej Komuniti Malaysia. Okey, berdasarkan kepada dua syarat lulus bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu dan sejarah, maksudnya pelajar-pelajar lepasan SPM tadi layak untuk mengambil jurusan sijil di Kolej Komuniti Malaysia. Saya nak add on sikit sebab sekarang ni berlaku lah cikgu. Jika cikgu ditanya berkenaan dengan laluan, tadi Cikgu Chin tanya, adakah itu sebagai batu loncatan pelajar-pelajar tersebut untuk melanjutkan pengajian ke diploma dan seterusnya bila kata diploma dan sampai ke ijazah lah. Okey, bila dah habis sijil dalam masa 2 tahun, iaitu syarat nak masuk tadi SPM kan cikgu, iaitu bahasa Melayu dan sejarah. Okey, tapi bila dah habis 2 tahun sijil, result cantik dekat Kolej Komuniti, 4 flat ataupun 3.9 dapat anugerah ketua pengarah dan sebagainya. Pada masa tu ibu bapa dan pelajar ni tadi dia nampak ruang ataupun peluang untuk melanjutkan pengajian. Masa tu macam Cikgu Muhammad Saleh sebut tadi, pendidikan di Malaysia masih lagi terikat dengan MQA. Untuk menyambung pengajian ke diploma mesti ada 5 kredit cikgu. Okey, 5 kredit tadi pelajar tu sendiri kena add on ataupun top up sijil SPM tu menambah lagi 3 kredit tu. Sebab kami sebenarnya pegawai-pegawai di Kolej Komuniti sangat memaklumkan kepada pelajar ataupun ibu bapa mengenai syarat kemasukan ke sijil, dan bila dah habis sijil mereka nak menyambung pengajian, itu tadi mengikut syarat MQA. Kalau tadi masuk Kolej Komuniti sijil ada 2, tapi kalau ke diploma mesti ada 5, so kena tambah lah. Sebab kita tak nak kata dulu boleh sambung pengajian. Sebenarnya masih lagi tertakluk kepada syarat kelayakan MQA tu cikgu. Okey Cikgu Chin, menjawab tak Cikgu Chin dan Cikgu Saleh dan Cikgu Bonda tadi, sebab itu adalah kita kata laluan yang mana daripada sijil Kolej Komuniti untuk melayakkan ke diploma dan seterusnya ke pengajian yang lebih tinggi lah. Okey, jelas point. Jelas. Okay. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Huzaimah dan Cikgu Chin tadi. Okey, sekiranya ada sebarang persoalan lagi daripada guru-guru, kami adu-adukan. Baik, Angga. Dan mudah. Terdapat berfaedah inilah kadar kehidupan dan pemakan meningkat. Sen badan bertambah baik. Aktif. Kenapa tak dengar ni? Okey cikgu, silakan cikgu. Kalau tidak ada apa-apa lagi, maka saya saya buat rumusan cikgu sedikitlah sebelum saya serah kepada pengacara. Okey, insya-Allah. Tuan Pengarah Ya, silakan cikgu. kalau
Salih. Baik, boleh bagi apa nombor hubungan lah kalau rakan-rakan guru kita ada apa-apa persoalan selepas inilah. Kadang-kadang waktu kita berwebinar ni tak ada lagi soalan. Kadang-kadang bila anak murid kita tiba-tiba tanya, ada persoalan yang kita tak boleh jawab. Jadi ada tak nombor hubungan ataupun direct call yang kita boleh tanya dari semasa ke semasa waktu pejabat lah. Tentang satu-satu masalah. Kalau boleh, minta Tuan kongsi. Terima kasih. Okey cikgu, di ruangan chat kita dah sediakan dah ada 11 contact person bagi para pengambilan lah. Jadi pegawai guru-guru yang kaunseling boleh lihat di chat. Kita dah senaraikan 11 orang dan nanti lepas ini saya akan sharingkan direct kepada Cikgu Saleh dan juga Cik Azirul untuk maklumat seterusnya lah. Okey cikgu, saya rasa setakat ini saya buat rumusan. Okey, apa pun cikgu meletakkan tanggungjawab kita sebagai kita panggil pendidik dan kami sebagai pembekal latihan macam sekolah di antara sos yang kita akan perlukan untuk kita jadikan pelajar kita lah sebagai menjejaki juara kita untuk jadikan dia juara sebagai orang berkejaya lah. Jadi untuk makluman semua guru bimbingan kaunseling, kita sebenarnya sentiasa saling memerlukan lah, terutamanya kami memerlukan pihak sekolah ataupun sekolah untuk membekalkan kita pelajar-pelajar. Dalam masa yang sama, kita sentiasa berurusan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan saya sangat berterima kasih banyak dengan pihak Jabatan Negeri Sembilan sejak pengarah-pengarah yang terdahulu sampai kepada Tuan Haji Mafia. Saya kira sentiasa beri dorongan. Walhal, mereka juga berkongsi data dengan kita. Data tu disaring dengan data hanya pelajar yang lulus BM dan sejarah saja yang kita tawarkan. Tetapi itu tak mungkinkan kita akan dapat pelajar. Sebab ada setengah-setengah pelajar yang kita tawarkan dia tak ada feedback. Jadi saya nampak keperluan untuk bersama dengan kaunselor sekolah ini sangat-sangat berkeperluan cikgu. Jadi tanpa kaunselor saya rasa kita agak sedikit ada cabaran lah. Dari kaunselor sebenarnya kalau saya anggap kaunselor ni sebagai kita panggil penyeri sekolah cikgu di antaranya dapat memberikan laluan, penerangan dan juga kita panggil berupa satu tip untuk pelajar berada dalam keadaan membuat keputusan yang betul untuk diri dia lah. Jadi di pihak kita sentiasa bersedia dengan jentera-jentera kita untuk menerima pelajar mengikut syarat yang ditetapkan, sama ada pelajar yang ada SPM, kalau yang tak ada SPM dengan bridging tadi. Dalam masa yang sama kita juga menerima pelajar-pelajar OKU cikgu. Jadi pada 2 hari bulan lepas kita bersama dengan guru-guru bimbingan kaunseling Melaka. Hari ini bersama dengan guru-guru bimbingan kaunseling Negeri Sembilan. InsyaAllah pada 8 hari bulan nanti kita akan bersama dengan guru-guru pemakanan, guru-guru pendidikan khas Negeri Sembilan dan Melaka. Saya gabung terus dua-dua. Di antara Puan Jamilah dan juga Cik Aziz Lani. Ini dua-dua orang kuat pendidikan khas jabatan. Membolehkan kita war-warkan pula bagaimana anak-anak OKU di luar sana dapat untuk diraikan menjadi pelajar-pelajar college community di 3 tempat ini, iaitu di Masjid Tanah, di Jelebu dan di Tampit. Mereka juga perlu kerjaya dan banyak contoh yang mereka lepasan daripada kursus asas ni yang dah bekerja lah. Jadi saya haraplah cikgu dengan adanya hubungan ini, dengan adanya kita panggil program sebegini, mungkin kita mula untuk ikat rapat kita punya kerjasama antara kita boleh membina kita panggil hubungan di antara untuk membantu pelajar memilih ataupun membuat usaha untuk pengajaran lanjutan dan akhirnya kita bersama-sama untuk membantu untuk memastikan tiada keciciran anak-anak kita lepas SPM insya-Allah cikgu jadi saya apa pun saya minta maaf cikgu yang mana ada kekurangan di peringkat awal tadi itu tak dapat nak dielakkan, minta maaf sangat cikgu tahu tapi apa pun terima kasih kepada semua cikgu yang hadir pada hari ini, khususnya kepada YDP MPK Cikgu Muhammad Salim Ismail, kepada Cikgu Azirul bin Ismail juga selaku pegawai meja bagi unit HEM JPNS dan kepada barisan KPPD Negeri Sembilan serta jabatan terutamanya pada pengarah JPNS Tuan Haji Mafia kerana membantu menyokong program ini dan kita laksanakan kita panggil apa tanggungjawab kita ni bersama insya-Allah. Saya punya moto cikgu, kuat kita kuat muafakat. Insya-Allah kita akan bersama. So saya serah semula kepada pengacara majlis. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Tuan Syed Ramli bin Yahya atas ucapan sebentar tadi.
Okey, sebelum kita tamatkan sesi kita, di ruangan chat kita ada sediakan link kehadiran dan minta tuan-puan untuk mengisi link kehadiran berkenaan dan juga senarai maklumat pegawai pengambilan ya kat situ. Jutaan terima kasih kepada Wakil JPNS Encik Muhammad Azirul bin Ismail, Majlis Kaunseling Melaka, Majlis Kaunseling Negeri Sembilan, Pengarah-pengarah Negeri Sembilan dan Melaka yang hadir serta semua pegawai pengambilan Kolej Komuniti Negeri Sembilan dan Melaka dalam merealisasikan program pada hari ini. Di kesempatan ini juga kami memohon maaf sekiranya terdapat kesilapan dan kesulitan sepanjang program ini berlangsung. Akhir kata, semoga kita berjumpa lagi di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, terima kasih cikgu. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih Tuan. Terima kasih cikgu. Thank you very much. Dari Pilah. Untuk para pengetua, insya-Allah. Terima kasih. Ya, sama cikgu. Terima kasih semua. Salih, terima kasih walaupun sibuk cikgu kan. Dengan pada Tuan Amli. Review Pulau Pinang tadi ya. Yang bikin Pulau Pinang cikgu kan. Okey cikgu. Cikgu Salih ni popular di radio FM negeri ya. Untuk maklum tuan-tuan dan puan, saya ikuti dia tu. Terima kasih Cik Khairul, Cik Isyamuddin, Puan Saimah, Cik Effendi, dan rakan-rakan pengarah yang hadir sama. Dan next program pengambilan kita akan bersama dengan dengan sektor pendidikan khas insya-Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Rakaman ni. Ambil pos ni. Mana Kak Samiha? Kak Samiha. Mana Kak Samiha dah hilang. Ustaz Amri. Sahabat Puan Samia ada dia bersama saya ni. Dengan saya sebelah saya ni Puan Samia. Record ni siapa yang record sebenarnya? Saya kena pause ke macam mana ni? Baca record ni. Record ni Kak Samiha yang handle ke yang stopkan ataupun macam mana? Dengar tak?
kasih.